TV KPM. Assalamualaikum, syukran jazilan jami'il musyahidin khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li idha'ati Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bijadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM, bukan SPM, STAM 2020. Al-yawm sanata'allam al-mawdu' balaghah. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan subjek balaghah. Tapi sebelum kita nak belajar ni, jom sama-sama kita kekalkan penjarakan fizikal kita. Kalau cakap tu biar jauh-jauh sikit. Dan jangan lupa kita pakai face mask dan kita cuci tangan kita ataupun kita pakai hand sanitizer agar kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik, hari ini kita dalam topik balaghah. Anda mesti nak tahu kan siapa yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba, kita ada di studio bersama dengan Ustaz Syahrizal. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Ustaz daripada jauh, daripada Kedah. Apa nama sekolah Ustaz? Allah Sekolah Menengah Akademi Islam Darul Aman, Kota Kuala Muda. Masya Allah, jauh-jauh datang ke studio nak berikan kita ilmu. Moga Allah panjangkan usia Ustaz dan beri kesihatan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, topik kita pada petang ini adalah balaghah. Mungkin sedikit Ustaz nak cerita subjek balaghah ni belajar tentang apa ni Ustaz? Baik, subjek balaghah ni tentang keindahan bahasa. Bagaimana kita nak buat ungkapan, kita nak buat satu ucapan yang mengindahkan ayat-ayat dalam uslub balaghah. Sebab dalam bahasa Melayu pun kita banyak gunakan kiasan dan kita banyak gunakan pantun. Seperti Aiman pun tahu pantun. Pecah kaca, pecah gelas. Harap sudah baca, harap balas. Pen merah, pen biru. Pen merah. You marah, I love you. Ya, betul. Betul saya? Ya, betul. Maknanya Itu pun sajang. Dinamakan sajang. Itu dia panggil keindahan tahsinul kalam. Dinamakan sebagai keindahan bahasa itu. Ini dalam subjek balaghah. Ini dalam subjek balaghah. Oi, ya, lagi menarik ni. Maknanya kita pun pakai dalam kehidupan seharian kita. Ya, Baik, contoh dalam satu lagi contoh dalam kiasan bahasa selalu guna dalam kinayah. Ya. Tangan panjang. Ada juga Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Ada juga. Baik, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, jom sama-sama kita tepati SOP kita. Kita cuci tangan dulu, hand sanitizer, dan kita boleh teruskan kelas kita. Baik Ustaz. Okay. Dan kepada para pelajar, murid-murid sekalian, okey, Ustaz boleh ambil hand sanitizer di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang saya pula. Bila kita dah cuci tangan kita ni Ustaz dengan bersih, barulah kita boleh buka face mask kita. Dan jangan buang merata-rata, letak semula dalam bekas yang anda bawa supaya tidak terkena jangkitan kuman. Yalah, kat meja kita, kat kerusi kita ni kita tak tahu kuman merata-rata. Baik, tapi dalam masa yang sama kita masih kena kekalkan penjarakan itu pasti. Fizikal. Baik Ustaz. Itu pasti. Subjek ni Ustaz, hal huwa sahla atau sa'ba Ustaz? Alhamdulillah, wa fi حاليا صعوبة وحاليا سهولة على حسب الطلاب والطالبات. Ya. Maknanya kalau kita nak buat ayat-ayat jiwang boleh Ustaz? Boleh juga ya? Boleh kita buat ayat jiwang. Ayat jiwang itu juga dinamakan sebagai balaghah. Di dalam gubahan lagu, di dalam lirik lagu itu banyak menggunakan uslub-uslub keindahan bahasa. Keindahan bahasa itu dinamakan uslub balaghah. Kalau macam tu saya nak belajar balaghah ni sungguh-sungguh lah Ustaz. InsyaAllah boleh. Itu pandangan Ustaz lah kan. Yeah. Dan kita nak tengok juga pandangan dari para pelajar, murid-murid kita tentang subjek balaghah ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM.
Pada pendapat saya, subjek balaghah merupakan subjek yang agak mencabar bagi semua pelajar STAM kerana mengandungi topik-topik yang agak susah. Jadi, dengan adanya program Didik TV ini, sedikit sebanyak dapat membantu pelajar mengetahui teknik-teknik atau tips-tips yang menarik. Ucapan saya, bitaufiq wa najah fil imtihan wa nahnu minal mumtazin insya-Allah. Sebagaimana yang kita tahu, subjek balaghah adalah satu subjek yang menjadi kerisauan bagi kita semua. Jadi, pada pendapat saya, kita mestilah sekurang-kurangnya menghafal dan menguasai basic-basic yang terdapat dalam setiap bab seperti takrif, arkan dan asam. Dengan adanya Didik TV ini, sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk menjawab dalam peperiksaan nanti. Bitaufiq wa najah. Saya berpendapat bahawa subjek balaghah ini sangat mudah jika kita menghafal dan memahami konsepnya. Kedua, menjawab soalan mengikut kata kunci yang diberikan memudahkan kita untuk menjawab soalan. Saya berharap dengan mengikuti program ini memberikan sedikit sebanyak tentang teknik menjawab soalan. Kata akhir daripada saya, manasara al-dambi wa salam bitaufiq wan najah. Didik TV KPM. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si adik seorang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama si ustaz seorang. Ya, itu saja. Itu saja Ustaz. Ya, itu saja. Okey, baik Ustaz. Dalam banyak-banyak subjek dalam STAM ni kita ada banyak subjek Ustaz kan. Ya. Balaghah ni adakah ia merupakan subjek favourite juga di kalangan pelajar untuk dapat mumtaz Ustaz? Ya, bagi pandangan saya dalam subjek balaghah ni, kalau tanya pelajar, dia kata subjek balaghah ni adalah subjek killer sebenarnya. Subjek killer? Ya, subjek Masya killer. Allah. Sebab dia lebih kepada bahasa kan. Tetapi ada sebahagian pelajar merasakan subjek balaghah ini sebab kita ada dia punya peratusan dia untuk di dalam peperiksaan bertulis dan juga di dalam kerja khusus yang mereka laksanakan. Tapi para penonton, sahabat-sahabat sekalian, jangan bimbang. Selepas ini Ustaz akan sharekan kepada kita tips bagaimana ia tak jadi killer dah. Dan dia akan jadi satu subjek yang favourite untuk kita jawab dan kita dapat mumtaz dalam subjek ini. Tapi Ustaz, kita berehat seketika boleh? Boleh, insya-Allah. Dan jangan ke mana-mana, kita kembali semula dalam Road to Success STAM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, antum ma'ana tariq ilan najah. SPM, bukan SPM, STAM 2020 tersasul kan. Sebab apa saya excited? Sebab hari ni Ustaz, pelajar-pelajar SPM ni diorang rasanya dah merdeka Ustaz hari ni dengan subjek, tak silap saya, subjek tasawur Islam. Baik, kepada para pelajar sekalian, kita bukan saya seorang je pelajar hari ni. Kita ada lagi pelajar-pelajar kita yang akan menyertai kelas kita pada hari ini dalam subjek balaghah. Jom kita saksikan siapa bersama dengan kita hari ini. Okey, dah bersedia dah. Di talian kita ada Nur Arfa, kita ada Nur Alia, Atirah, Nurul Ain, Nur Husna, Amar Yasir. Kaifahalukum jami'an? Kaifahalukum jami'an? Dengar tak? Macam tak dengar je. Okey, mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka dan saya rasa kan Ustaz, mereka ni pun dah bersedia dah nak menjawab soalan balaghah ni. Sebab apa? Sebab Ustaz lah. Sebab Ustaz dah bagi tips kepada mereka. Pasti mereka boleh jawab soalan ni kan? Baik. Yang paling penting sekali Ustaz, kita nakkan nota-nota tu supaya mudahkan urusan jawapan kita. Tanpa lengahkan masa lagi Ustaz, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek balaghah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukran ala Raisul Jalsah Dai Aiman wa الطالبات الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للشهادة الدينية العالية الماليزية ستام 2020 الحمد لله وأدعوكم أتمنى لكم بالتوفيق وأنتم من الممتازين إن شاء الله. Amin. طيب anak-anak pelajar STAM yang dikasihi sekalian,
sebelum saya memulakan perbincangan ataupun perkongsian dalam sebab kita dalam STAM kita lebih sinonim dengan gunakan maddah ataupun dalam bahasa biasanya kita gunakan subjek ataupun mata pelajaran, iaitu dalam maddah balaghah ini insya-Allah Ustaz akan kongsikan beberapa tips ataupun bagaimana kita nak skor di dalam balaghah supaya kita juga dapat skor markah semaksimal yang mungkin insya-Allah. Baik, sebelum itu terima kasih kepada pihak NTV Didik di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang sudi menjemput saya salah seorang daripada penyampai pada petang ini insya-Allah. Baik, para pelajar yang dikasihi sekalian, dan Ustaz tidak berseorangan hari ini sebenarnya. Ustaz bersama dengan Dai Aiman, Ustaz bersama dengan anak-anak didik Ustaz. Sebab saya biasakan bahasa saya gunakan anak-anak. Anak-anak pelajar. Ini anak-anak pelajar saya nun jauh di sana di Kota Kuala Muda. Assalamualaikum. Masya-Allah. Apa semua dari Kedah semua ni nah. Baik. Jauh, Okey. Mai. Alhamdulillah. Baik, bila kita sebut dalam subjek ataupun mata pelajaran balaghah, kita akan belajar dan pelajar di rumah pun sudah pun belajar di sekolah dalam PDPC, iaitu 3 cabang utama yang kita belajar di dalam ilmu balaghah. Maknanya di dalam balaghah ada 3 ulum ini sahaja yang dibahaskan oleh ulama-ulama balaghah ataupun ulama-ulama balaghah, iaitu yang pertamanya ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Di sini pelajar kena beri perhatian. Ta'rif ataupun disebut sebagai terminologi atau disebut sebagai definisi setiap apa itu ilmu ma'ani, apa itu ilmu bayan dan apa itu ilmu badi'. Baik, kemudian seterusnya antara tajuk-tajuk yang dibincangkan di dalam ilmu ma'ani seperti uslubul qasri, kemudian uslub al-ijaz wal itnab. Kemudian di dalam uslub al-qasri dia ada subtopik yang perlu anak-anak tahu, faham dan kita dapat mengaplikasinya di dalam kertas peperiksaan nanti. Baik, di dalam uslub qasri ini pelajar mesti tahu dan faham apa itu ta'rif al-qasr, ta'rif al-qasri dan juga turuq dia, aghrad dia. Kemudian al-qasr juga terbahagi kepada dia ada aqsam dan juga adawatul qasri wa furuqu bainaha. Baik, kemudian kita tengok al-wahdatul rabi'ah, uslubul ijaz wal itnab. Uslubul ijaz wal itnab. Di sini juga ada perbincangan uslub ijaz dan itnab. Nanti insya-Allah Dai Aiman kita boleh tengok pelajar saya, pelajar di sekolah menengah akademi Islam ni, mereka mencipta akronim. Mereka mencipta akronim setiap tajuk itu. Menarik tu Ustaz. Ya. Akronim ini sebab apa? Ustaz katakan akronim itu penting sebab akronim itulah dapat kita mengingat, dapat kita menghafal. Mudahlah kan? Ya, mudah. Okey, nanti kita bolehlah. Banyak akronim yang dicipta. Bukan setakat cipta. Bahkan dia orang ni gubah lagu. Wah. Nanti kita suruh salah seorang suruh dia menyanyi. Saya nak kena bawa gitar dengan drum. Ya, cantik. Yang tu dalam arut tadi sepatutnya. Oh ya. Nanti ada subjek arut, yang tu boleh bawa gitar. Okey. Tapi untuk nak menyanyi ada gitar, dia kena ada balaghah. Sebab di dalam balaghah itulah keluar dah lirik-lirik dalam lirik-lirik lagu yang cantik. Masya-Allah. Ya, kan Ustaz Aiman lebih pandai lagi untuk menyanyi. Saya tak pandai menyanyi. Okey, baik. Ini contoh dalam uslub ijaz, uslub itnab. Kemudian kita terus kepada cabang yang kedua, iaitu ilmu bayan. Ilmu bayan yang dibincangkan di dalam ilmu bayan seperti tashbih,
ta'arif dia, arkan dia. Tasbih ni sebenarnya seronok belajar. Nah, tasbih anta kal qamar. Masya-Allah. Anta kal asad. Kamu umpama singa. Anta kal qamar. Selalu kita gunakan di dalam maudhu rasul. Contoh kita nasyid tala'al badrul alaina. Min thaniyatil wada. Seorang iman sedap. Macam contoh anta kal nujum. Itu Ya, anta kal nujum. Nanti kita tengok pula dalam bila kita sebut tasbih anta kal qamar, anta kal nujum. Kemudian di dalam ilmu bayan juga kita ada majaz lughawi. Bagaimana kita nak memahami kaedah majaz mursal, dan juga dalam majaz mursal ni dia ada alaqah dia ada qarinah dia ada anwa' dia. Kemudian seterusnya dalam isti'arah. Isti'arah inilah yang dia berbeza dengan tasbih. Ada ketika isti'arah dibuang dia punya musyabbah, dikekalkan musyabbah. Seperti kita kata Muhammad kal asad. Itu dia ada musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian kita buangkan dia punya musyabbah bih, kita kekalkan Muhammad. Ataupun di dalam bahasa Melayu sebagai contoh, kita gunakan istilah metafora. Metafora, dan juga kita gunakan satu istilah lagi, dia panggil personifikasi. Personifikasi, kita nak menghidupkan benda yang tidak hidup. Seperti kita gunakan daun melambai. Kemudian kita gunakan istilah dalam bahasa Melayunya kita gunakan sejadah rindu. Kan sejadah itu kan tidak berakal, tidak bergerak, dia bukan insan. Tetapi sifat yang ada kepada manusia itu rindu. Sejarah rindu kita gunakan. Itu dia panggil personifikasi. Ataupun disebut sebagai isti'arah. Kalau cakap berapi-rapi, Ustaz? Cakap berapi-rapi. Itu satu ungkapan yang macam hyperbola lah, Ustaz. Cakap berapi-api itu kita boleh namakan dia dalam bab kiasan, dalam bab kinayah. Cakap berapi-api, kan? Okey. Baik, kemudian seterusnya kita masuk dalam ilmu badi'. Dalam ilmu badi' inilah ilmu yang disebut sebagai muhassinatul kalam. Bagaimana kita nak memperindahkan ungkapan kita, kita nak memperindahkan kita punya ujaran kita supaya ayat-ayat itu sedap didengari. Kita dulu hari ini kalau contohlah saya bagi contoh, suruh pelajar saya bagi contoh. Kamu suka kepada seseorang. Jadi takkan kita nak gunakan ayat-ayat yang tak sedap, kan? Saya cinta kamu. Tak sedap kan dengar, kan? Tapi bila kita gunakan istilah hanya namamu tersemat di kalbuku, kan? Kan itu indah bahasanya. Itu macam lirik lagu, Ustaz. Ya, itu memang lirik lagu. Kita gunakan bahasa-bahasa yang indah, kan? Kemudian dalam ilmu badi' ini dibincangkan dalam dia panggil muhassinatul ma'nawiyah. Bagaimana keindahan dalam makna dia. Kemudian ini tajuk yang dibincangkan dalam muhassinatul ma'nawiyah seperti tibbaq, muqabalah, tauriyah dan juga mubalaghah. Kemudian seterusnya yang terakhir muhassinatul lafziyah dalam jinas dan juga dalam sajak. Itu di antara sukatan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk STAM 2020 dalam siji tinggi agama STAM 2020. Jadi para pelajar perlu tahu dan faham, kemudian kena hafaz. Boleh kita nak cuba nak dengar? Boleh kita praktis, Ustaz? Ya, boleh. Kita praktis akronim yang dicipta oleh anak-anak pelajar di Sekolah Menengah Akademik Islam. Okey, Ustaz, saya cuba dulu, Ustaz. Okey, boleh. Tadi kita dah belajar dah beberapa perkara dengan Ustaz. Okey, Atirah. Atirah, dengar tak saya? Dengar. Dengar. Apa persamaan awak dengan bulan? Persamaan saya dengan bulan. Okey, saya saja tu nak sebut tadi, Ustaz, sebab Ustaz sebut tadi anti kal qamar. Awak macam bulan purnama. Masya-Allah, Ustaz, ya. Jadi itu dah salah satu yang Ustaz sebut tadi, musyabahah, Ustaz, ya.
Itu macam perumpamaan. Ya, kita tashbih, boleh- tashbih. Tashbih. Tashbih, ya. Saya saja je dah Ya, test ya. Ustaz. Ya, ya. Kan? Okey. Ada tak siapa pelajar ataupun murid-murid yang nak kongsikan kepada kita antara akronim Ya. yang Ustaz ajarkan Ya, kepada ya. kita? Amar, macam senyum dah tu. Cuba test sikit. Mana suara Amar ni? Okey. Ya, saya. Silakan. Try jawab sikit tengok. Akronim bagi uslub qasri. Test sikit. Nyanyi ya. Nyanyi siap gendang dah ni. Botol ni jadi gendang. Cepat. Taram li uslubil qasri huwa ta'rifu arkanu salasa waqsamuhu bi'iqtibal tarfai warat mutakallimu mawaqi'il qasri khamsa hiya bainal hal wa sahibuha bainal maf'ulain wa bainal fa'il wa maf'ulun bih بين الفاعل وفاعل وبين المبتدا والخبر. Ini semua mawaqi' qasriyah 5 wajib bagi kita untuk menghafalnya. Aisyah, jangan ragu-ragu dengan cita. Allah muftah alaik. Dahsyat daripada Ustaz ni kan? Ya. Ini akronim untuk apa ni? Ini akronim untuk uslubul qasri. Jadi pelajar dapat mengingat fakta berkaitan konsep uslubul qasri itu. Dia ada ta'arif dia yang perlu dihafal, kemudian dia ada aqsam, kemudian dia ada arkan, kemudian dia ada mawaqi'. Yang disebut tadi di mubtada wal khabar semua itu adalah mawaqi' yang 5 yang disebut 5 tadi ni. 5 tu kena ingat. 5 tu kena ingat. Nanti kita tengok dalam soalan. Semua fakta-fakta ini ada di dalam soalan. Masya Allah, berbakat sungguh Ammar Yassin ni kan. Itu belum suruh dia mengaji lagi Ustaz. Ramai lagi ni sedap. yang boleh ni. Banyak kalau semua tajuk yang ada di dalam subjek balaghah ini mereka cipta semua akronim. Masya Allah. Semua Lepas akronim. Ni, Sofia Gambus pun ada ni. Okey Ustaz, silakan. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada format pentaksiran. Bagaimana para pelajar nak tahu bagaimana soalan itu dibina dan juga bagaimana kamu nak menjawab soalan yang dikemukakan di dalam kertas peperiksaan nanti. Baik, di dalam subjek ataupun mata pelajaran balaghah ini dia ada 2 kertas. Seperti subjek lain juga, tapi 2 kertas itu semua subjektif. Dia tidak ada objektif. Baik, di dalam kertas S110 palang 41 iaitu KK itu adalah kerja kursus. Maka kerja kursus ini tempoh pelaksanaan itu panjang. Ya. Bermula daripada Julai hingga November. Ini sebab stam COVID dinamakan stam COVID. Stam COVID. Tapi kalau kebiasaannya bermula daripada Mac. Bermula daripada Mac sehingga Jun. Itu tempoh yang perlu pelajar siapkan kerja khusus ataupun disebut sebagai bahas selama 5 bulan, dan mereka kena menghasilkan kerja khusus itu tadi dalam 1000 patah perkataan di dalam bahasa Arab. Masya Allah. Ya. Baik, kemudian diberikan 5 soalan, kemudian pelajar hanya jawab 1 soalan saja. Jumlah markah dia 100, wajaran dia 30%. Wajaran 30%. Bermula daripada bulan Julai hingga ke bulan November. Ya. Dari sudut dia punya konstruk dia sama, dia ada elemen elemen pengetahuan dan kefahaman 20%, kemahiran 60% dan juga nilai 20%. Baik, di sini insya-Allah Ustaz akan kupas dan Ustaz akan kongsikan kertas ini, sebab kertas ini anak-anak pelajar kita akan menjawab bermula daripada 29 hari bulan, dan subjek ini mungkin 4 ataupun 5 hari bulan.
untuk kertas balaghah ini. Jadi di dalam kertas S110/21 ini juga ada 5 soalan, 5 soalan yang berserutut. Pelajar tidak ada pilihan. Pelajar wajib jawab ke semua soalan. Dia disebut sebagai ijbari. Dia bukan ikhtiyari. Baik. Baik, kemudian jumlah markah dia ada 100 markah, wajaran 70. Nampak agak besar kan? Agak besar sebab kita masih lagi menggunakan school base yang kerja khusus dinamakan sebagai school base kerja khusus, yang ini dinamakan sebagai exam oriented. Sebab kita peperiksaan berpusat, pelajar hanya ada tempoh masa 2 jam setengah sahaja. 2 jam setengah saya suruh pelajar saya buat kiraan. Buat kiraan daripada 2 jam setengah, antum kena jawab dalam 20 item soalan. Kesemuanya dalam 5 soalan itu ada 20 item soalan. Dia punya sub-sub soalan dia itu. Jadi pelajar kena ambil dalam satu item itu hanya 5 ke 7 minit sahaja. 5 ke 7 minit. Tak lama Ustaz. Itu tak berdasarkan aras lagi. Ya. Dia ada aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Baik, kemudian wajaran konstruk dia, pengetahuan 50%, kefahaman 30%, kemahiran 20%. Kemudian aras kesukaran yang ada di dalam balaghah ini, dia ada R itu rendah, S itu sederhana, T itu 3, dan dia punya peratusan dia ada 50% untuk rendah, 30% untuk sederhana dan 20% untuk tinggi. Sebab itu saya perlu ambil perhatian, pelajar perlu ambil perhatian di sini. Sebab apa Ustaz kata setiap tajuk kamu kena tahu, kamu kena faham. Sebab nanti dalam soalan dia ada soalan kefahaman, dia ada soalan pengetahuan, dia ada soalan kemahiran. Kalau kita tengok jumlah soalan pengetahuan itu agak besar. 50% berdasarkan cakupan tajuk tadi ni. Maknanya kalau kita kata 5 soalan besar, dia ada 5 soalan besar atau dipanggil sebagai instrumen set soalan. Soal awal contoh. Dalam situ dia ada alif ba jim dal. Dalam alif ba jim dal itu ada 20 markah. Setiap item itu, setiap soalan untuk aras pengetahuan ini dia ada 50 markah. Maknanya 50 markah kita bahagikan dengan 5, setiap soalan itu ada 10 markah di situ. Aras rendah, konstruk pengetahuan. Sebab itu pelajar bina ataupun cipta akronim dan pelajar dapat menjawab di aras kesukaran yang rendah tadi. Iya. Maknanya penting kalau kita boleh fokus pada pengetahuan dan aras rendah itu pun Ustaz sebutkan tadi ada 50 markah kita dapat di situ. 50 markah. 50 markah. Tak campur dengan belum kita campur dengan kerja khusus. Kerja khusus 30 markah. Itu wajaran. Tapi kerja khusus ini pentaksiran dia berasaskan sekolah. Guru mata pelajaran itu yang menaksir sendiri. Mereka yang memberi skor dan markah ataupun evidence sebenarnya ada untuk pelajar yang ambil subjek balaghah ini. Dia sebenarnya dalam STAM ni dia wajib. Contohlah kita kata pelajar dia menduduki peperiksaan bertulis tetapi dia tidak menghantar ataupun tidak melaksanakan kerja khusus. Dia tetap pending ataupun subjek balaghah ini tidak ada markah untuk dia. Cuma dia wajib untuk menjawab semua soalan lah, tak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan. Ustaz, kita nak lanjutkan lagi kelas kita tapi sebelum tu kita tarik nafas Ustaz. Ya, boleh insya-Allah boleh. Dan selepas ini kita nak dengar pula siapa pula nak bagi akronim kepada kita. Insya-Allah yang itu Daya Aiman boleh pilih yang tu insya-Allah. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Road to Success STAM STAM Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Antum ma'ana Tariq ilan Najah, STAM 20. Okey, subjek kita pada hari ini adalah subjek balaghah. Ustaz, saya dulu Ustaz teringat pen merah, pen biru dulu Ustaz, waktu saya nak try lah. Yeah. Dia cerita sekolah rendah lah Ustaz Yeah. kan. Try buat ayat. Tapi Ustaz kena gelak je Ustaz. Sebab apa? Salah dia punya nilai itu dan Dia punya rima dia di belakang. Rima itu penting. Contoh saya buat satu lagi. Tanam pinang rapat-rapat, biar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, lalu ku bawa lari. Nampak dia pat-pat-pat. Ri. Itu dia panggil rima. Sajak dia tu. Kalau macam lagu-lagu rap tu Ustaz? Lagu-lagu rap pun semua dia ada balaghah di situ. Baik. Jadi kepada murid-murid sekalian, standby dengan akronim tu. Selepas ini saya akan pilih siapa pula yang akan baca akronim. Tapi sebelum tu kita nak teruskan pelajaran kita Ustaz. Okey, baik. Silakan. Okey, terima kasih. Kita teruskan lagi. Kemudian kita beralih kepada kata tugas dalam soalan. Baik, kata tugas ini penting sebab ini kata kunci untuk pelajar memahami kehendak soalan dan pelajar nak menjawab ataupun disebut sebagai akur memberi jawapan. Kita nak tahu apa itu mal murad, mal maksud, arif, kam, uzkur, hati misalan, kemudian kamil dan ma. Baik, kemudian seterusnya mata, mal farqu, alama, bayyin, waddih, hal, lima, kemudian isyrah, istakhrij, ayyin, waddih, mayyiz, farriq, limaza. Ini adalah kata tugas yang biasanya, yang lazimnya diguna di dalam soalan balaghah. Itu pengalaman saya lah. Pengalaman saya. Pengalaman kita mengajar balaghah ini dan juga dalam hemat saya, inilah kebiasaannya, kata-kata tugas yang ada di dalam soalan. Baik, kita terus kepada soalan contoh. Nanti soalan contoh, insya-Allah para pelajar akan jawab. Boleh. Cuma ustaz nak bagi jawapan, adakah jawapan itu betul ataupun jawapan itu salah. Iya. Baik, kita terus kepada contoh soalan. Nanti kita tengok ustaz akan kongsi sikit aras manakah soalan, kedudukan soalan-soalan yang akan kita bincangkan. Baik, kita tengok soalan ini. Soalan berbunyi arif al-ijaz summa zkur naw'aihi. Baik. Okey, siapa nak cuba di sini? Okey, silakan. Nampak macam dah bersedia dah, tak sabar nak jawab dah ni. Siapa nak jawab? Siapa? Buka mikrofon. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Saya nak jawab Ustaz. Buka mikrofon anda. Nur Husna. Dia paling cepat sekali Ustaz. Silakan Nur Husna. Apa jawapannya? Arif ijazatuma wa udhkur naw'ai. Okey. Arif al-ijaz summa uzkur naw'aihi. Al-ijaz huwa 'ardul ma'ani al-kathirati fil alfazi qalilati ma'al ibanah wal ifsah wa fa'iha bil ma'na al-murad. Al-ijaz naw'an. Al-ijaz qasri wa ijaz hadfi. Al-ijab sahih Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Tadi pelajar menjawab, ijaz itu apa? Ijaz ardul ma'anil katsira fil alfadhil qalilah ma'ibanati wal ifsah. Ya, tepat. Tepat. Kalau di sini para pelajar menjawab tepat di sini, kita tengok di sini dia ada 4 markah dan di sini ada dua kata tugas. Yang pertama arif al-ijaz, yang kedua uzkur naw'aihi. Okey. Di sini 2 markah. Jadi dapat 2 markah. Kemudian yang kedua Husna jawab tadi al-ijaz naw'ani. Ijazul qisari 1 markah. Kemudian yang kedua ijazul hazfi 1 markah. Maknanya dia dapat full mark tadi. Dia dapat 4/4 markah. Okay. Alhamdulillah. Kalam wawadih. Baik, kita terus kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, mal murad bima ya'ti. Okey, siapa nak try jawab soalan ni? Ada 4 markah. Jadi ada 2 soalan. Okey, silakan. Ada 2. Fadhal. Ma murad bima ya'ti. Okey. Ijaz qisar
وأن تتضمن عبارة قليلة معاني كثيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ محذوف إيجاز حذفي وعرض المعاني كثيرة في عبارة قليلة بحذف شيء من تركيبها. Betul Ustaz jawapannya? Okey. Jawapannya sebab nanti pelajar kena bezakan. Yang tadi dia minta arif, dan juga dia minta sebutkan uzkur nau'ai. Nau' bagi ijaz hanya ada 2. Okey. Sebab itu Ustaz selalu tekankan akronim itu penting. Nanti pelajar tahu apa itu ta'rif ijaz, apa yang fakta yang ada dalam ijaz tadi. Baik, contoh mal murad. Mal murad juga di dalam aras rendah. Aras rendah 4 markah. Juga dari sudut ta'rif, cuma kata tugas itu sahaja berbeza. Dia minta mal murad sama dengan mal maksud. Mal maksud sama dengan ta'rif. Kemudian jawapan yang dijawab tadi adalah ta'rif bagi al-khisar 2 markah. Kemudian ta'rif bagi ijazul hazfi 2 markah. Juga pelajar dapat 4/4 markah. Tahniah mubarak alaiki ya Arfa. Tahniah Arfa, kalam salim. Kemudian seterusnya, soalan seterusnya di sini dia panggil disebut sebagai soalan berstruktur. Ada 2 di situ, ma al-muqabalah, uzkur arba'atan min suwaril muqabalah. Baik, siapa nak jawab sini? Okey, siapa nak cuba? Kena cepat insya-Allah. Siapa? Ahmad. Ahmad cepat. Okey. Mal muqabalah. Mal muqabalah maksud berikan takrif muqabalah. Okey. Takrif muqabalah an yu'ta bimaknayain mutawaffiqain atau aksar summa yu'ta bima yuqabil zalik ala tartib. Okey, betul ke Ustaz jawapannya? Baik, sebutkan uzkur arba'atan min surah muqabalah. Berikan surah muqabalah. Arba'ah min surah muqabalah. Awalan muqabalah maknayan bimaknayain. Sanian muqabalah salasah bisalasah. Salasan muqabalah arba'ah bi arba'ah. Wa akhir muqabalah khamsah bi khamsah. Baik, alhamdulillah. Okey, kita tengok jawapannya. Jawapan adalah tepat, maknanya ta'rif muqabalah 2 markah. Kemudian dia minta di situ sebutkan 4. Maknanya pelajar hafal berapa dia punya suar dia. Suar dia ada 5. Di sini dia minta hanya 4. Sini 1 kemudian sebab dia minta 4 di sini jadi 1. Juga di situ markah dia 6/6. Dia juga tahniah Ahmad, mubarak alaik 6/6. Kemudian soalan seterusnya. Ini soalan aras sederhana. Soalan aras sederhana. Aras sederhana ini dia menggunakan konstruk kefahaman. Pelajar tahu untuk pengetahuan, pelajar faham. Ini soalan kefahaman. Dia tahu dan digemeling dengan tahu dan faham tadi. Okey, baik. Istakhrij at-tibaq min amsilatil atiyah ma'a zikru naw'ahu. Sebut yang pertama kita istakhrij tibaq itu, kemudian dia kena sebutkan jenis tibaq tadi. Kemudian di sini ada contoh, maknanya pelajar kena faham. Kena faham berdasarkan contoh daripada ayat Al-Quran. Baik, siapa jawab sini? Siapa pula? Ain nak cuba? Alia pun boleh? Soalan pertama, qala Allah Ta'ala qala fiha tahyawna wa fiha tamutun. At-tiba' di sini tahyawna dengan tamutun. Nau'u tiba' fi'lain. Soalan kedua, qala Allah Ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. At-tiba' dia laha dengan 'alaiha. Nau'u tiba' harfain.
Soalan ketiga, qala Allah Ta'ala alimul ghaibi wasyahadah wa huwal azizul hakim. Wa wal hakimul khabir. wa huwal hakimul qadir. Hakimul khabir. Okey. Attiba' al-ghaibu wasyahadah. Nau' attiba' ismain. Okey. Okey. Tahniah Alia. Okey, Betul, jawapannya Ustaz, semua betul. Kemudian dia dapat keluarkan tibak di sini. Pelajar-pelajar tahu dan faham di mana tibak dia. Aiwa. Di mana tibaknya? Tahyau dengan tamud. Laha alaiha. Sebab apa laha alaiha? Dia harfain. Dua-dua huruf. Yang ni dua-dua fi'il. Yang ni al-ghaib, asy-syahadah. Dua-dua Ismain. isim. Dua ismain. Jadi alhamdulillah 6 per 6. Ini aras sederhana. Kemudian kita terus sederhana pun macam senang ni Ustaz ya. Dia jawab. Baik. Kemudian kita tengok kita pergi kepada soalan aras tinggi. Aras tinggi. Yang ni kita nak tengok ini betul-betul ni. Okey. Kita tengok aras tinggi. Baik. Ini soalan aras tinggi. Dia bagi syair Arab. Ya. Dia bagi syair Arab. Aqulu wa qad shanu ila harbi raghatan da'uni fa inni akulu 'aisha bil jubni. Kemudian di sini minta siapa kita nak minta cuba? pelajar-pelajar jawab. Dia tulis syair dah. Dia syair. Siapa nak cuba? Siapa lagi? Atira? Ain jawab Ain. Ain. Nurul Ain. Okey, Ain nak cuba? Soalan tanya, uzkur balaqah. Ya. Soalan pertama, fa'ajatin dirakan walam yandah bima'in fa. Ain. Kita pergi soalan sebelum dia. Soalan yang sebelumnya. Selepas. Betul Ustaz? Ya, soalan ni. Qala syair. Qala syair. Sebelum tu. Qala syair. Ya. Okey. Soalan qulu wa qad shadnu ila al-harbi gharatan. Okey. Da'u Aisyah ila al-bayt as-sabiq. بين معنى القريب والمعنى البعيد لكلمة التي تحتها خط. ما نوع التورية؟ ما الكلمة التي ترشه إلى ما يلائم معنى قريب. Soalan tanya, terangkan makna qarib. Makna qarib ghairul maqsud huwa at-ta'am al-masnu' min al-laban. Wal ma'na al-ba'id al-maqsud huwa khairu syuja'ah. نوع التورية تورية مرشحة. الكلمة التي ترشه إلى ما يلائم معنى القريب كلوا. Ya. Baik Dayaman, nampak di situ soalan dia soalan kemahiran. Ya. Di sini soalan kemahiran, soalan aras tinggi, soalan kemahiran yang digemelingkan dengan pengetahuan. Pelajar kena tahu dan pelajar kena mahir, kena mahir untuk keluarkan apa yang ada dalam syair tadi. Iya. Baik, dalam syair tadi ni dia nak membincangkan perkataan bil jubni. Al jubnu itu maknanya disebutkan tadi dia kita panggil jibnah. Jibnah itu adalah keju. Masnu' minal laban. Kemudian itu bukan yang dimaksudkan tauriyah. Tauriyah sebab dia makna al-qarib ghairu murad. Yang ba'id itu murad. Nah, itu dinamakan tauriyah. Kita sebut dalam bahasa Melayu yang tersirat daripada yang tersurat. Dalam betul tu. Ya. Itu. Kemudian tauriyah dia tauriyah murasyahah. Kemudian di situ dia keluarkan dia punya disebut sebagai tauriyah dia al-akul. Sebab ada makan tadi ni. Makan apa? Makan roti. Makan roti, Arab panggil ais tu roti. Makan roti dengan keju. Tapi itu bukan yang dimaksudkan. Sedap Ustaz. Ya, memang roti sedap. dengan jubenih ni. Ya, memang sedap. Baik, itu aras kemahiran. Okey, ini yang terakhirnya, ini aras tinggi juga, tapi aras tinggi menaplikasi. Aplikasi ini pelajar hanya masih lima ya'ti, datangkan misal apa yang datang di bawah itu, muqabalah isnain bi isnain, dia datangkan contoh. Di situ disebut sebagai contoh dia falyadhaku qalila waliyabku katsira. Di mana yang kata isnain? Dhahak dengan buka. Qalil dengan kasir.
dhahak dengan buka, qali dengan kasir, itu dinamakan muqabalah. Muqabalah sebab maknayain bi maknayain. Kemudian yang kedua muqabalah salasa bi salasa. Satu yuharrimu. Kemudian tayyibat, al-khaba'is, khaba'is lahum alaihi. Oh, dia ada 3. Ya, dia tiga. Dia mesti ada pairing dia. Ya. Okey, baik. Okey, ini di antara contoh-contoh di dalam balaghah. Ya. Baik. Ini yang agak penting, apa pelajar yang dikasih sekalian, iaitu bagaimana kita nak dapat skor di dalam subjek balaghah ini. Yang pertamanya, pelajar perlu beri fakta sahaja tanpa huraian, jawapan dalam bentuk isi, bukan dalam bentuk jawapan dalam bentuk isi penting, bukan dalam bentuk esei. Nah, kita tak payah buat macam karangan insya tadi. Kemudian cuba memahami kehendak soalan, sebab ini penting. Memahami kehendak soalan. Kemudian jika ragu, perbanyakkan jawapan atau gabungkan tajuk yang kecil yang berkaitan pada jawapan yang dikemukakan. Ya. Okey. Kemudian ini teknik asaslah, teknik menulis jawapan. Menulis jawapan dengan tulisan yang mudah dibaca oleh pemeriksa. Nah, kita kadang dia ada khat nasakh, khat sulus. Dia ada khat satu lagi, dia panggil khat nafsi. Khat sendiri. Khat sendiri ni ikut dan dia. Ikut suka dia je. Ya, ikut suka dia nak tulis. Tak boleh macam tu. Nah, kemudian jawab mana-mana soalan yang mudah terlebih dahulu. Kemudian tuliskan nombor soalan dengan jelas, beri jawapan yang lengkap dan mengikut keutamaan. Kemudian selangkan beberapa baris antara jawapan bagi membezakan soalan dan memudahkan anda menulis jawapan tambahan. Kemudian jawapan bagi setiap soalan tadi hendaklah ditulis pada helaian muka surat lain. Kemudian baiki jawapan anda. Baiki jawapan dalam helaian kertas yang sama. Elakkan daripada menulis jawapan tambahan pada helaian yang berlainan. Tuliskan jawapan anda pada garisan yang disediakan. Ini pun penting. Ini pun penting. Jangan tulis apa-apa pada ruang yang dilarang kerana ini akan mengganggu tugas pemeriksa. Semak jawapan berulang kali selepas kita menjawab. Okey, kemudian ini yang terakhir. Yang terakhirnya para pelajar, pastikan teknik menjawab menepati dan selaras dengan skema jawapan. Skema jawapan. Baik, sentiasa mengkaji soalan-soalan, kemudian membaca dan memahami kehendak soalan ini agak penting, dan yang terakhirnya konsisten serta iltizam dalam hafalan dan perbanyakkan pemahaman bagi setiap tajuk itu. Itu di antara tips-tips yang perlu pelajar faham dan juga tahu, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Saya rasa dah cukup lengkap dah bila kita ikut semua saranan daripada Ustaz. Insya-Allah kita akan boleh berjaya. Ustaz, sebelum kita nak berakhir ni, mungkin ada akronim-akronim yang menarik daripada pelajar kita. Siapa ni? Siapa nak tapi lagu ke Ustaz ni? Lagu. Okey, siapa Ustaz? Kita minta lagu. Kita minta lagu. Ustaz pilih seorang, Ustaz? Saya pilih seorang. Saya minta Atirah. Atirah, silakan. Tadi dah keluar lagu Aisyah dah. Ni keluar lagu Zalika ke? Okey, Atirah, silakan. Buka mikrofon tu. Okey, silakan. Sebelum tu, akronim ni akronim mengenai apa? Ini akronim mengenai isti'arah. Okey, silakan. Iaitu taqaf. Taqaf, yang pertama T untuk ta'rif, A untuk arkan, Q untuk qarinah, yang A itu untuk anwa', dan itu untuk al-farqu antara nauk dia lah. Yang pertama tasrihiyah, yang kedua makniyah. Okey, bagus. Ada lagi ke? Ataupun ada kawan-kawan lain nak cuba lagi akronim? Ada murid-murid lain nak cuba akronim lagi? Siapa dia, Ustaz? Kita nak cuba? Siapa? Usna Aisyah. Cuba akronim. Cuba akronim sikit. Ada akronim masam, ada akronim tamak, banyak akronim. Akronim. Okey, Usna. Okey. Akronim bagi al-muqabalah, talis. Okey. Apa maksudnya? Okay. PA adalah ta'rif.
list 5 surah. Ya, 5 surah dia. Masya Allah. Ada 5 surah dalam tu. Okey, kita nak Ain pula. Ain ada akronim Ain? Okey, terima kasih Nurul Husna. Okey, Ain. Ain ada nak beri akronim? Akronim untuk ilmu bayan. Tamak. Tamak ya. TA untuk tashbih. Okey. M untuk majaz. Okey. K untuk kinayah. Masya Allah, mumtaz. InsyaAllah semuanya akan dapat mumtaz. Kata-kata akhir daripada Ustaz, bagi sikit Ustaz, semangat kepada anak-anak kita ni untuk dapat mumtaz dalam subjek ni Ustaz. Baik, insyaAllah anak-anak pelajar maupun yang langsung dengan Ustaz ataupun anak-anak pelajar yang ada di rumah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah memberi antum keselesaan, kesihatan dan juga kelapangan ada untuk menerima ilmu-ilmu yang antum pelajari. Jadi kata-kata daripada Ustaz, ingat kata-kata ini. Ustaz selalu gunakan di dalam kelas Ustaz. Ustaz gunakan dalam bahasa Arab. Lakum quwwah wa lakum qudrah. Kamu ada kekuatan, kamu ada kemampuan, binakan kekuatan itu dan bina kemampuan itu, antum minal mumtazin insya-Allah. Tidak ada yang tidak dapat, melainkan kalau kita ada usaha, insya-Allah Allah juga memilih kita sebahagian daripada manusia yang berjaya di sisinya. Juga dalam STAM insya-Allah. Yang paling penting murid-murid sekalian nak berjaya, kita nak berjaya macam Ustaz Syarizal juga. Boleh tak? Okey, jom kita letakkan tangan di dada kita dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran. Okey, lambai sikit. Lambai sikit. Terima kasih Ustaz. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang menyertai kita pada hari ini. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Syarizal Ghazali, perkongsian yang cukup menarik dalam topik balaghah. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya undurkan diri. Road to Success, STAM Ishrin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Masyita binti Ibrahim, penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Akademi Islam Darul Aman, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua guru STAM yang telah bertugas bagi memastikan sukatan STAM 2020 dapat disampaikan kepada pelajar dengan sempurna. Saya mendoakan agar semua pelajar STAM dapat menjawab soalan dengan tenang, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaliha Ishaq, waris kepada Nur Afiqah Zakaria. Harapan saya kepada anak saya, semoga anak-anak dapat buat yang terbaik dan memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam STAM, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya mewakili waris-waris bagi calon-calon STAM 2020 mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan anak-anak di dalam mencari keberkatan ilmu. Saya juga mendoakan agar anak-anak dapat menjawab soalan dengan tenang dan seterusnya mendapat natijah yang cemerlang insya-Allah.